Baik, kita bersua kembali. Kali ini kita nak bercakap berkenaan tentang ekspedisi Merdeka Tour du Mont Blanc yang mana ia telah pun dilaksanakan pada 13 hingga 24 Ogos yang lalu. Cuma perkongsian pengalaman 23 rakyat Malaysia dalam program ekspedisi Merdeka ini, bagaimana ia diterjemahkan dan bagaimana kita boleh menyelami pengalaman ekspedisi Merdeka tersebut. Bersama dengan saya adalah Tuan Faisha Irwan Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Nadi Sihat, juga merangkap pengarah program ekspedisi Merdeka Tour du Mont Blanc. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Tuan? Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami. Pada awalnya mungkin boleh diceritakan tentang Pertubuhan Nadi Sihat ini. Apa sebenarnya Pertubuhan Nadi Sihat dan apa program-program yang seringkali dianjurkan dan seringkali dilaksanakan oleh Pertubuhan Nadi Sihat? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail. Untuk makluman, Pertubuhan Nadi Sihat telah ditubuhkan pada tahun 2014 dengan misi untuk menjadi peneraju dalam mempromosikan gaya hidup sihat. Dan dalam mencapai visi tersebut, kita telah berkolaborasi dengan pelbagai kementerian dan juga agensi, dan antara pencapaian dan juga anugerah yang telah kami terima sepanjang berada dalam industri adalah kita ada 4 pengiktirafan dalam Malaysia Book of Record. Yang pertamanya kita ada Tebaran. Tebaran banner terbesar di Puncak Kinabalu. Yang keduanya kita ada program yang kita laksanakan serentak di 10 bandar pada tahun 2020. Kita ada juga larian maya. Paling jarak paling terkumpul paling banyak sebanyak 688 kilometer. Dan yang terakhir, misi kita ke Everest Base Camp pada tahun lepas, kita telah menebarkan replika t-shirt terbesar sebesar 240 XL di Everest Base Camp. Wow, itu tahun lalu saja. Tahun lalu. Cuma tahun ini bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan, difahamkan berlangsungnya ekspedisi Merdeka Tour du Mont Blanc. Mungkin boleh dikongsikan tempoh ekspedisi itu berlangsung dan di mana lokasi yang disantuni atau dilawati bagi ekspedisi ini? Ekspedisi ini bermula di Geneva. Kita turun di Geneva dan kita terus bergerak ke Chamonix. Dan pada hari pertama kita daripada Chamonix kita bergerak ke Les Hauts, Bionnaise, Les Contamines, dan pada hari ke-6 kita merentasi sempadan antara Perancis ke Itali di Col de Saint, yang mana di puncak pendakian tu ada satu batu sempadan yang memisahkan antara dua negara tersebut. Dan hari ke-7 kita kembali ke daripada Itali, kita merentas ke Switzerland. Dan daripada hari ke-12 kita daripada Trient ke Argentina, kita merentasi lagi kembali ke Perancis. Dan keseluruhan program itu adalah sejauh 170 km dan ia melibatkan penjelajahan tiga buah negara. Dan jarak dari segi data yang kami kumpul, kita telah melalui 238,863 langkah. Kalori burn sebanyak 29,138 dan jangka masa perjalanan kita sehari-hari itu terkumpul sebanyak 87 jam. Wow. 87 jam perjalanan sahaja. Ya, melibatkan penyertaan berapa ramai untuk ekspedisi? Penyertaan untuk kali ini kita ada 23 peserta dan mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang kerjaya. Dan kita membawa naratif bahawasanya kerjaya itu bukan penghalang untuk aktiviti-aktiviti sukan dan juga aktiviti kesihatan. Okey. Apa yang boleh pengalaman yang menarik ataupun yang boleh dibawa pulang daripada ekspedisi ini, kerana julung-julung kali kita mendengar ekspedisi ini yang dilaksanakan dalam tempoh tersebut dan juga dinamakan sebagai ekspedisi Merdeka Tour du Mont Blanc, lebih spesifik kepada tajuk ekspedisinya itu. Jadi apa sebenarnya hasrat di sebalik ekspedisi ini? Sebenarnya kita telah terlibat dalam banyak program-program yang merdeka. Sebagai contoh, kita sebelum ini kita pernah menganjurkan program larian merdeka dan kita ada jelajah wanita merdeka, khusus sukan untuk wanita. Dan kali ini kita membawa kelainan yang mana kita bawa peserta ke satu lokasi yang belum pernah kita pergi sebelum ni. Kalau sebelum ni kita pernah ke Everest Base Camp, kita pernah ke Vietnam, kita pernah ke Filipina. So, kali ini kita bawa ke sana dan setiap peserta kita berikan satu jalur gemilang sebagai simbolik untuk dibawa sepanjang perjalanan tu, dan ada yang bawa yang besar dan kita kibarkan sepanjang perjalanan, dan kita rasa bangga membawa
kibaran bendera tersebut, dan kita sentiasa disapa oleh hikers-hikers daripada negara lain. Dan mereka kagum dengan semangat yang kita bawa. Dan kita ada satu sesi yang mana kita berpakaian kebangsaan dan kita menyanyikan lagu Merdeka berlatar belakangkan Mont Blanc. Oh, wow. Itu dia. Yang ikoniknya latar belakang kepada Mont Blanc itu yang paling ikonik sekali. Cuma apabila digambarkan sebagai konsep nadi sihat ini, tadi dikatakan ribuan langkah dapat diterjemahkan, malah kalori dapat dibakar dalam ribuan langkah tersebut. Jadi apa mungkin selepas ini Pertubuhan Nadi Sihat akan menganjurkan, mengusahakan aktiviti-aktiviti seperti ini supaya bukan sahaja dapat menjelmakan pemahaman dan kesedaran masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dan juga peserta-peserta dalam aktiviti-aktiviti yang memberi faedah seperti ini. InsyaAllah dalam kita punya dalam kita punya pipeline, kita sedang merancang program-program yang lebih besar yang mana melibatkan perpaduan. Mungkin kita cuba untuk tahun depan kita sedang merancang satu program jelajah perpaduan antara negara-negara dalam ASEAN. Kita cuba membawa naratif peserta-peserta yang bersatu padu daripada Malaysia untuk menjelajah negara-negara luar jugalah. Okey, ini gambaran dan juga perkongsian sedikit paparannya. Apa peristiwa yang mungkin tidak dapat dilupakan sepanjang ekspedisi Merdeka? Saya lihat dari sudut cabaran pendakian ni dia lain daripada yang lain. Terus kalau yang sebelum ni walaupun kita pernah ke Everest Base Camp, perjalanan dia adalah pendakian di mana setiap hari kita akan mendaki sehingga kita sampai ke puncak dan kita turun. Untuk Tour du Mont Blanc berada di tengah dan dia dikelilingi oleh ratusan gunung. Dan kita akan menjelajah pusing ikut jam dan setiap satu poin ke satu poin, satu bandar ke satu bandar, kita terpaksa mendaki satu gunung sampai ke puncak, turun untuk ke bandar lain. Dan itulah yang tak ada shortcut Tak ada shortcut. Dan itulah yang kita kopi setiap hari selama 12 hari di bawah panas terik 37 darjah Celsius. Dan dia tak ada pokok-pokok macam di Malaysia. So itu yang mungkin jadi cabaran yang hebat buat kami semua, sebab kita merasakan bila kita ke Europe benda itu sejuk. Tapi bila dalam musim sekarang ni, dalam keadaan yang panas dan open sebegitu, memang ia menjadi satu cabaran yang hebat buat kami lah. Wow, saya juga amat kagum dengan ketahanan atau resistensi. Bagaimana peserta ini mengekalkan resisten kepada keadaan, tekanan, malah perjalanan yang mungkin perlu disegerakan, dilunaskan dalam tempoh 12 hari itu? Mungkin saya rasa dari aspek preparation yang kita buat sebelum itu, yang mana kita telah mulakan kita punya latihan seawal bulan 1. Dan setiap 2 minggu kita ada sesi latihan dan kita menggambarkan mungkin kita perlukan trail yang endurance. So kita buat satu latihan di Penang di Bukit Bendera, melibatkan 25 km satu hari, dan untuk sejuk kita cuba mengandaikan latihan kita buat di Cameron Highland untuk 3 malam. Dan begitulah seterusnya. Kita dari segi preparation tu agak lengkap lah. Dengan kita juga membuat briefing secara online bersama kita punya counterpart di Europe untuk memberi gambaran tentang persediaan pakaian dan peralatan yang perlu kami bawa lah. Ada perancangan selepas ini ke destinasi yang akan serupa ataupun yang lebih mencabar? Kita sebab pada saya yang Tour du Mont Blanc ni merupakan laluan baru untuk pendaki-pendaki Malaysia. Dan insya-Allah kita akan cuba kumpulkan peserta-peserta yang ingin meneruskan kesinambungan apa yang kami lalui. So kita mungkin akan rancang untuk ada 2.0 program ni, dan untuk tahun depan kami menjangkakan kita nak pergi satu peak yang lebih tinggi, mungkin kita ke Kilimanjaro. Wow, itu yang menarik, mencabar. Cabaran ini wajah-wajah mereka yang turut serta, kesemuanya daripada Pertubuhan Nadi Sihat atau turut? 23 orang kesemuanya, dan kesemuanya melalui suatu cabaran, dan ini gambar-gambar yang sempat dirakamkan melalui beberapa kawasan pergunungan. Turun dan naiknya itu perlu dilunaskan. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas. Dari segi penjadualannya itu bagaimana? Apakah saban hari melalui suatu pergunungan ataupun
dirangka dan juga dilunaskan? Ada tempoh-tempoh yang tertentu? Sebenarnya trail Tour du Mont Blanc ni dia ada satu event yang sangat prestige. Dia ada trail Tour du Mont Blanc yang mana peserta yang ingin memasuki trail tersebut perlu ada saringan dan hanya insan terpilih saja yang layak untuk masuk program itu, dan dia perlu dilunaskan dalam tempoh 48 jam. Okey. So trail yang sama kita gunakan untuk kita buat kita punya ekspedisi. Dan memang amat mencabarlah. Ya. Tuan Irwan Sri, pengalaman peribadi apa yang paling terkesan sewaktu ekspedisi? Yang pada saya mungkin dari segi pemakanan, sebab kekangan saya kita dah biasa dengan pagi nasi lemak, teh tarik. So bila kita kena makan roti, kita kena makan pasta, kita rasa macam alamak, macam mana ni nak kumpul tenaga untuk besok, sedangkan kita perlu tenaga yang banyak untuk kita melaksanakan. So itu pada saya cabaran yang besar lah. Okey, alhamdulillah. Kita ucapkan tahniah kepada kesemua yang telah pun berjaya melunaskan, menjayakan ekspedisi Merdeka Tour du Mont Blanc ini, dan kita harapkan agar Pertubuhan Nabi Sihat akan terus saja cemerlang dan juga komited dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti. InsyaAllah ada aktiviti sepanjang 2023 yang berbaki ini sudah dirancang dan dilaksanakan. Yang terdekat kami ada program larian Selbis Run yang akan berlangsung pada 8 Oktober. Pendaftaran masih lagi dibuka dan kita mengalu-alukan penyertaan daripada seluruh masyarakat Malaysia lah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Irwan bersama dengan kami. Tahniah untuk ekspedisi Merdeka Tour du Mont Blanc dan juga tahniah juga kepada kesemua peserta yang menjayakan ekspedisi Merdeka tersebut. Tahniah kepada Pertubuhan Nadi Sihat. Kita sama-sama untuk membawa gambaran gaya hidup sihat dalam satu konotasi yang lebih besar dan juga lebih meluas serta lebih lebih orang kata bersandarkan kepada aspek kesihatan yang lebih berfasah dan juga lebih menarik. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Terima kasih Tuan Irwan kerana bersama dengan kami. Kita nak ke Kembara Kenali Borneo, lintas langsung bersama dengan Wan Hizwah Wan Ahmad, yang mana Kembara Kenali Borneo ini merupakan jelajah kepedulian Mahmulia Seri Paduka Bayi Tuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong menjelajah ke Sabah dan juga Sarawak. Kali ini lokasinya di Sandakan. Kita akan bersama dengan sahabat penyampai di sana. Ayo sama-sama kita saksikan.